Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sabrina Evlog. I'm Sabrina. I'm sharing content about my lesson, some basic ICT tutorials about apps and website that I use for my lesson, and also I will be sharing some reviews about movies and drama. And do watch my video. Don't forget to push that thumbs up button and don't forget to subscribe. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Sabrina Evlog. Saya Sabrina Ayu Abdullah, tapi kamu boleh panggil saya Tuan Ayu. Baik, hari ini pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan syabas kerana anda telah terpilih menjadi kadet TKRS pada tahun ini. Jadi hari ini kita akan mulakan perjumpaan TKRS kita, iaitu siri TKRS bersama Tuan Ayu dengan tajuk yang pertama, iaitu pengenalan kepada TKRS. Baik, sebelum itu kita tengok dulu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama adalah untuk menyatakan dua objektif penubuhan TKRS, menyenaraikan 3 daripada 5 bidang aktiviti bersepadu TKRS, menyenaraikan 2 daripada 3 kurikulum teras TKRS dan menyenaraikan 4 daripada 8 kurikulum elektif TKRS. Apa semua ni? Nanti kita akan belajar di dalam perjumpaan ini. Baik, pertama sekali, apa itu TKRS? Okey, mari kita ikuti pengenalan ringkas tentang TKRS. Baik, Tunas Kadet Remaja Sekolah atau singkatannya TKRS. Baik, di sekolah menengah pertubuhan ini dikenali sebagai Kadet Remaja Sekolah. Tapi di sekolah rendah, okey, sebabkan untuk adik-adik lagi, jadi kita tambahkan perkataan tunas, iaitu Tunas Kadet Remaja Sekolah. Pertubuhan ini di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, apa matlamat penubuhan TKRS dan KRS? Okey, matlamat utama penubuhan TKRS adalah untuk melahirkan pelajar yang berilmu, beriman, beramal, berakhlak mulia, bersemangat patriotik dan berketerampilan. Jadi, sebagai seorang kadet TKRS, kamu kena sentiasa simpan ini dalam diri kamu, iaitu kamu perlu menjadi kadet yang berilmu, kamu perlu amalkan segala ilmu yang kamu ada, kamu perlu beriman, berakhlak mulia dan mempunyai semangat patriotik dan sentiasa menjaga keterampilan kamu. Seterusnya, objektif penubuhan TKRS. Baik, objektif penubuhan TKRS adalah untuk membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama, bangsa dan negara. Juga untuk membina generasi yang bersemangat perpaduan, berketerampilan diri, berdaya saing dan kreatif dan inovatif bagi menghadapi cabaran hidup. Okey, dan objektif dia juga adalah untuk membina generasi yang bersemangat integrasi nasional. Okey, apa itu integrasi nasional? Okey, integrasi nasional adalah keadaan di mana berbilang kaum dapat hidup dengan harmoni dan bercampur gaul serta menghormati antara satu sama lain. Baik, sekarang kita tengok bidang aktiviti bersepadu TKRS. Baik, apa tu bidang aktiviti bersepadu TKRS?
Baik, bidang aktiviti ni dia menunjukkan apa aktiviti dan juga kemahiran yang kamu akan pelajari dan juga kamu akan lakukan semasa perjumpaan TKRS. Baik, kalau kamu tengok di sini ada 5 bidang aktiviti bersepadu TKRS dan di tengah-tengahnya adalah disiplin dan kerohanian. Maksudnya di tengah-tengah ni yang paling penting sekali dalam TKRS adalah bidang aktiviti disiplin dan kerohanian. Dia berada di center, di tengah-tengah ya. Kemudian selain daripada disiplin dan kerohanian, kita juga ada bidang aktiviti keusahawanan, kita ada aktiviti khidmat masyarakat, kita ada aktiviti ketahanan diri dan kebudayaan, dan kita juga ada aktiviti alam sekitar. Okey, keempat-empat aktiviti ini menyokong aktiviti utama kita, iaitu disiplin dan kerohanian. Baik, seterusnya, tadi kita dah tengok bidang aktiviti. Kita dah tahu yang kita akan buat aktiviti disiplin, kita akan buat aktiviti kerohanian, kita akan buat aktiviti keusahawanan, aktiviti alam sekitar. Okey, sekarang kita tengok pula kurikulum. Kurikulum TKRS teras dan kurikulum TKRS umum, iaitu elektif. Okey, apa ni kurikulum? Kurikulum ni dia panduan untuk menggariskan apa yang kamu perlu tahu dan pelajari di dalam TKRS untuk menjadi seorang kadet TKRS yang baik. Okey, dia ada tunjukkan apa aktiviti dan juga ilmu yang perlu kamu tahu nanti di dalam TKRS. Baik, untuk kurikulum teras TKRS, okey, ada 3 kurikulum TKRS teras, iaitu pertama, pendidikan kerohanian dan moral. Kedua, pendidikan ketatanegaraan dan patriotisme, dan ketiga adalah latihan fizikal. Baik, ketiga-tiga ini adalah kurikulum teras. Dan kenapa benda ni penting? Ketiga-tiga penting ni, komponen ni penting, terutamanya nanti bila kamu nak menyertai aktiviti kenaikan pangkat. Jadi nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut tentang peranan kurikulum TKRS teras dan elektif ini dan peranan dia dalam proses kenaikan pangkat. Tapi itu dalam video yang seterusnya ya. Tunggu. Baik, sekarang kita tengok pula kurikulum TKRS umum atau elektif. Selain daripada 3 aktiviti teras ni yang kita akan pelajari sepanjang kita menjadi kadet TKRS, kita juga ada aktiviti di darat, aktiviti mental, aktiviti ketahanan diri, aktiviti pendidikan luar, aktiviti pendidikan alam sekitar, aktiviti kembaran hidup atau keusahawanan, aktiviti di air dan aktiviti khidmat kepada sekolah. Okey, apa signifikan aktiviti-aktiviti ni? Nanti apabila kita ada program, okey, kita ada perjumpaan ataupun perkhemahan, kamu akan jumpa aktiviti-aktiviti umum ni. Okey, dan untuk kenaikan pangkat pun kamu akan jumpa aktiviti umum dan teras ini. Baik, seterusnya kita tengok tadi kan. Kita dah tengok kurikulum teras. Ini butiran dia. Okey, baik, apa yang dia mahu kamu pelajari untuk pendidikan kerohanian? Dia nak kamu memahami dan mengenal Tuhan. Dia nak kamu amalkan amalan mulia seperti menghormati ibu bapa, guru, pemimpin. Dan dia nak kamu menjadi seorang pelajar yang bertanggungjawab, menjadi seorang warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Okey. Kamu juga perlu mengenal dan mengamalkan nilai-nilai murni dan amalan-amalan mulia, termasuk konsep kebersihan, kesihatan dalam kehidupan harian. Dan kamu juga perlu menjadi seorang kadet yang mengenal adat istiadat bangsa dan kaum di Malaysia. Okey, baik. Kita juga ada pendidikan ketatanegaraan atau patriotisme, okey, di mana kamu mengenal bendera Malaysia, termasuk makna yang terdapat pada bendera. Kamu boleh menyanyikan lagu negaraku. Dah lama tak nyanyi lagu negaraku kan? Ingat lagi tak?
dengan penuh bersemangat serta lagu-lagu patriotik. Dia juga nak kamu memahami dan menghayati rukun negara serta juga mengetahui tentang kebudayaan Melayu dan kebudayaan kaum-kaum lain. Okey, dalam KRS juga kita akan mempelajari tentang tokoh pejuang kemerdekaan negara dan tokoh-tokoh negara. Dari teras tu inilah nanti aktiviti-aktiviti yang kita akan buat supaya kamu dapat mengamalkan apa yang telah digariskan ini. Baik, yang ketiga tadi komponen teras adalah latihan fizikal. Okey, apa latihan fizikal? Kawat kaki je ke? Sebab TKRS dan KRS ni terkenal dengan kawat kaki dia. Okey, tak, bukan sahaja kawat kaki. Kawat kaki tu hanya satu komponen dalam latihan fizikal. Okey, sebagai seorang kadet TKRS, kamu juga perlu rajin membuat senaman dan boleh melepasi latihan kecergasan. Dan kita juga nanti akan ada aktiviti merentas halangan. Okey. Baik, ini kurikulum elektif. Okey, apa yang dikatakan tadi aktiviti di darat? Nanti kita akan belajar cara menggunakan kompas. Kita juga akan belajar aktiviti pandu arah. Dan kita akan belajar tentang aktiviti ikhtiar hidup. Selain daripada itu, untuk aktiviti mental. Apa aktiviti mental yang dia akan lakukan? Okey, contoh dia latihan berkumpulan, latihan cipta logo. Okey, dan mungkin dia akan bagi aktiviti yang mana dia bagi situasi kamu kena buat keputusan. Dan kamu juga nanti akan ada aktiviti seperti malam kebudayaan, iaitu merancang persembahan dan juga aktiviti secara berkumpulan. Itu adalah contoh aktiviti mental. Seterusnya kita tengok aktiviti ketahanan diri. Dalam TKRS juga kita akan belajar latihan kawat kaki untuk pertandingan, persembahan dan upacara-upacara rasmi. Kita juga ada latihan asas bantu mula dan kita juga akan ada latihan kecemasan semasa kebakaran, iaitu latihan kebombaan. Kita juga ada latihan membuat ikatan dan simpulan yang mudah dan tata tertib pasukan pakaian seragam. Kita juga nanti akan belajar membaca dan menafsir peta. Dan aktiviti pendidikan luar antaranya adalah perkhemahan, orienteering, rekreasi tali seperti abseiling dan flying fox dan juga kembara. Okey. Tadi kita dah dengar semua aktiviti di dalam TKRS. Kita dah belajar bidang aktiviti bersepadu TKRS. Kita dah belajar kurikulum teras dan kurikulum elektif TKRS. Jadi sekarang disebabkan COVID-19, semua aktiviti tu ditangguhkan buat masa ni. Jadi sama-samalah kita doa supaya nanti kita dapat lagi bersama-sama jalankan aktiviti di perkhemahan dan sebagainya. Okey, sekarang quiz. Bila kita dah dengar, kita kena ingat balik apa yang kita dah dengar tadi. Pertama, berikan saya nama penuh bagi TKRS. Nama penuh bagi TKRS adalah... dapat tak? Okey. Ya, Tunas Kadet Remaja Sekolah. Betul. Kita tengok soalan seterusnya. Salah satu matlamat TKRS adalah... Apa matlamat penubuhan TKRS tadi yang telah saya sebutkan? Tuliskan sekarang. Apa matlamat TKRS? Seterusnya, objektif. Okey, beritahu saya salah satu objektif TKRS. Ingat tak tadi? Tuliskan apa satu objektif TKRS yang kamu ingat. Seterusnya, senaraikan 2 daripada 5 bidang aktiviti bersepadu TKRS. Kamu ingat tak tadi yang macam bunga tu, di tengah-tengahnya ada warna hitam dan ada 4 bulat putih. Itulah bidang aktiviti bersepadu TKRS. Dapat tak kamu senaraikan 2 daripada 5 yang saya ajar? Tuliskan. Baik, seterusnya senaraikan 3 kurikulum teras TKRS. Kurikulum teras TKRS. Ingat tak? Ada banyak ke ada sikit je? Yang teras 3. Cuba senaraikan. Tuliskan sekarang.
Seterusnya, senaraikan 3 kurikulum elektif TKRS. Apa kurikulum elektif TKRS? Saya ada bagi banyak, kamu senaraikan 3 sahaja. Tuliskan dahulu. Okey, sekiranya kamu telah dapat menjawab semua soalan ini, kamu juga boleh merakam video sendiri dan kemudian jawab soalan saya. Ikut kreativiti kamu, boleh gunakan TikTok, boleh gunakan KineMaster dan sebagainya. Okey, sekiranya kamu dah jawab soalan saya, kamu boleh kongsikan video kamu tu dengan tag saya di Facebook Cikgu Sabrina ataupun Instagram Cikgu Sabrina. Okey, nanti boleh tengok dekat link. Okey, semua soalan tadi kamu jawab. Okey, tuliskan dulu kemudian rakamkan video kamu. Baik, sampailah kita di akhir sesi pertama perjumpaan TKRS bersama Tuan Ayu. Okey, sekarang kita semak semula objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kamu dapat tak menyatakan 2 objektif penubuhan TKRS? Kamu dapat senaraikan tak 3 daripada 5 bidang aktiviti bersepadu TKRS? Kamu dapat senaraikan tak 2 daripada 3 kurikulum teras TKRS? Dan kamu dapat senaraikan tak 4 daripada 8 kurikulum teras TKRS? Kalau kamu dapat nyatakan semua ini, maknanya objektif pembelajaran pada perjumpaan kita yang kali pertama ini telah tercapai. Okey, tahniah kadet. Jumpa lagi nanti kita di perjumpaan yang seterusnya TKRS bersama Tuan Ayu. Ilmu, iman, aman. Bye.